اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على والحمد لله. Pada hari ini kita nak go one step ahead, di mana saya tinggal dulu, kita pergi tajuk baru, kita nak mengenali ayat dalam Al-Quran. Ya. Jadi kita tinggal yang minggu lepas tentang ayat isim kan? FL. Sebenarnya apa yang kita nak buat hari ni pun ada ayat isim FL. Tapi kita nak melihat ayat Quran tu secara menyeluruh. Sebab masalah orang tak faham ni, dia tak faham struktur ayat tu. Sebab ayat tu ada kepala, betul, ada body dia dan ada ekor dia. Ekor ayat tu, penutup ayat. Ekor ayat tu, jadi orang yang tak faham ni selalunya dia melihat semua sama. Semua sama. Kalau kita tengok kepala, kita faham ni kepala. Jangan kacau dia, ini kepala. Kalau kita lihat body dia, ini body. Body ayat, dalam body tu ada hukum, ada larangan. Okay? Ada body dia. Jadi kita lihat pula ekor dia, penutup dia. Penutup tu ada untuk Allah, ada untuk orang beriman, ada untuk orang kafir, dan ada juga untuk makhluk-makhluk alam ni, dan ada juga untuk bukan selain daripada makhluk itu malaikat dan sebagainya kan. Jadi kita kena pasti, kalau kita katakan wa kana minal kafirin, itu penutup untuk orang kafir. Senang, bunyi kafir je. Nak kenal dia penutup, kana. Dan dia tak pernah pergi duduk di depan ayat. Kita nak kenal dia kan, Kaf Alif Nun. Jadi malam ni kita nak belajar itulah. Jadi untuk itu saya buat secara jumble up. Dia kata jumble up ni mana saya ambil sikit. Tuan-tuan jangan risau. Jangan risau. Kalau tak nampak pun tak apa. Pasal kita tak dapat nak integrated lagi. Jangan risau. Tuan-tuan, you must bear in your mind that pendaki gunung akan sampai ke puncak. Saya memakai 3 kaedah: zikir, fikir and mikir. Zikir, fikir and mikir. Jadi belum lagi, baru kita tahu. Zikir, fikir and mikir. Ini kaedah yang terdapat dalam Al-Quran. Dia kata kaedah langit. Kaedah langit. Kaedah inilah yang menjadikan organisasi mengeluarkan bonus sampai 16 bulan. Mana dia organisasi yang bagi bonus 16 bulan? 16 bulan bagi bonus kepada anak buah dia, daripada gardener, daripada orang bawah sampai ke manager. Just imagine manager kalau 20 ribu gaji, kalau 16 bulan berapa? This is the concept. Zikir. Zikir ni Z lain, I lain, K lain, P lain. Ini zikir. Fikir ni, ini tak ada, P-I-K-R. Mikir ni M-I-K-R. Ini yang menjadikan apa tu, bank muamalah di Indonesia, ya, satu bank yang disegani, ya, mengalah sistem bank Euro yang hancur tu kan, di Amerika tu kan. Kerana muamalah ni banyak dia punya di Indonesia kan. Okey. Zikir ni bila kita nak buat sesuatu, ini bukan zikrullah lah. Ini matlamat dia untuk mencapai kekeredaan Allah. Mardatillah. Mardatillah. Ni marda kan Datuk Paduka tanya pula, yang sub meme ke ni? Mardatillah.
ialah marda ni Allah redha kita. Allah redha kita. Bila kita faham Quran, Allah redha kita. Bila Allah redha kita, kita sihat, anak-anak sihat. Kita ada masalah, nak kembali kepada Allah pun mudah. Tak takut kan? Kita tak takut kan? Ada duit, kita belanja. Okay. Jadi untuk nak mencapai keredaan Allah, kita kena guna zikr. Zikr, bukan zikir ya Allah, tidak. Zikr, Z-I-K-R. Zik ini kata pangkal kepada zero mind. Jadi dalam kehidupan kita ni, bukan manusia yang berkuasa, bukan sistem yang berkuasa, tapi Allah yang berkuasa. Maknanya kita zero mind kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan manusia dengan kepercayaan yang kuat. Orang kata strong belief bring you to success. No, you have your mind, zero mind tu yang paling penting sekali. Bila kita nak buat benda, baca bismillah tu, B tu, saya kata B tu maknanya together with Allah we carry the job. Itu penting, zero mind. Tak ada masalah kalau zero mind. Ada orang dari Penang boleh sampai sini pasal zero mind. Ya? Sampai petang tadi zero mind. Saya dari Seremban tadi, jam bukan main panjang, dekat 5 km. Beritahu rumah saya, jangan risau, kalau kita zero mind sampai. Dia sampai tepat pukul 6. Jadi tengok patutnya pukul 8 agaknya. Pasal tak zero mind. Okey. Bila kita pergi pada fikir ni, ini kita tengok kemudian ini kena satu kursus dan bayar lain. Bayar lain. Orang tengok YouTube, dia suka kita nakal-nakal ni. Bagus. Jadi Z ni mana zero mind. P ni dia kata strategi. Betul tak? Setelah P ni maknanya fikir ni maknanya strategi. Kita strategizkan kita punya bagaimana kita nak memikirkan apa yang telah kita setting kita punya matlamat kita kan. Jadi matlamat kita yang pertama ni zero mind. Yang kedua ni dipanggil power. P power. Maknanya memanglah kalau tak ada power mana boleh buat. Ya, power ni mesti ada strategi. Okey. Kemudian tuan-tuan, ni P power boleh? P power. Boleh ke kalau kita endah tak ada kuasa, tak ada power langsung? Ini duk fikir macam-macam kat rumah tapi tak buat kan? Zero mind tuan kepada Allah. Okey. Ini power. Dan bila kita ada power, kita ada strategi. Untuk nak jalankan strategi kita tu, kita mesti pakai mikir. Mikir ni M tu maknanya militant ni macam apa? Kasar tak? Militant ni militant buat, jangan tunggu lagi. Ya macam tentera lah militant. Macam tentera lah militant. Militant ini semua dalam Quran, dalam surah li'ila fi quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-saif falyabudu. Ini dia rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. InsyaAllah di awal kelas ni kita bagi 5 minit tentang pengurusan. Ya, ini dia pengurusan dia. Nanti tuan-tuan yang risau, kita akan buat ni, mungkin kita buat di Pulau Kapas ke? Sikit kan? Kita ambil ayat dia ni. Ini ayat dia ni. Jadi bila sampai mardatillah, bila sampai strategi, then only orang panggil kita tahu siapa kita. Die yourself. Baru kita tahu siapa dia. Kita sebenar. Itulah kita sebenar khalifah Allah. Kita tahu know yourself. Know yourself. Bila kita kenal siapa diri kita, maka itulah sebenarnya kita. Sebab itu Tuhan kata, siapa yang nak kenal Tuhannya, mestilah mengenal dirinya. Siapa dirinya. Itu senang kan? Jadi kita hari ini kita pergi secara detail tentang bahagian-bahagian ayat dalam Al-Quran. Bila kita tahu bahagian tu, tuan-tuan jangan risau. Ada bawa Al-Quran. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran tu, dia panggil alif lam mim tu kan. Ada beberapa surah yang tidak ada alif lam mim ya. Itu dia kata kepala surah. Ada. Itu dia kata kepala surah. Ada surah tu yang tidak ada kepala kan. Kepala dia banyak, alif lam mim, nun, ta, sin, mim.
Ya, yang sad, ain sin qaf, kaf ya ain sin qaf. Jadi kepala tu itu kepala surah. Kita jangan risau tentang kepala surah tu. Sebab itu hanya kerja Allah. Okey, yang kita nak risau kepala ayat. So, kita lihat ni tentang faham ya. Ini tentang apa tu kita kata sentence structure in the Quran. Susunan ayat, bentuk-bentuk ya, bukan susunan. Dulu kita buat structure. Ini komponen. Maknanya ayat Quran bagi pada 3 pada dasarnya. Ya, bagi pada 3 bahagian. Bila kita buka saja ayat, kita tengok sama ada dia punya kepala ayat. Jadi tuan-tuan kena tahu apa dia kepala ayat. Saya jaranglah saya jumpa orang ulama-ulama tafsir Malaysia mengatakan itu kepala ayat. Tapi bila saya fikir munasabah juga. Sebab dia duduk depan kepala ayat. Kalau nak lepas kepala ni, dia punya body ayat. Dia punya body ayat. Body ayat. Badan dia. Tiga-tiga. InsyaAllah kita akan kenal dia dengan baik. Body DY ni body. Ni Melayu pun ada. Body DY. Body ni badan. Badan. Dalam badan ni lah ada apa tu kita kata pengajaran. Ada ilmunya. Di sini ilmu tak ada. Cuma ditujukan kepada siapa ilmu tu. Di sini barulah dia turun, kita kata pengajaran tu dalam badan ni. Bila pengajaran tu dah turun, dia penutup. Penutup ni dia nak memberitahu kita kenapa ayat ini diturunkan. Jadi kita ambil contoh ya. Ni jelas tak? Body ayat ada 2. Iaitu body yang mula dengan ayat verb atau perbuatan, ya. Body yang bermula dengan ayat nouns ataupun isim. Ya. Saya ambil satu contoh. Ya, nanti kita boleh tengok dalam Al-Quran. Umpamanya dia kata ya ayyuhan nas. Ini kepala dia. Ya ayyuhan nas. Ayyuha ni wahai. Ya ayyuha, wahai manusia. Ini kepala. Dan dia ni tidak semestinya duduk di awal surah. Dia mungkin duduk in the middle of surah, quarter of surah, ataupun di muka surat kedua dalam surah. Dia berada di mana-mana. Ini kepala ayat. Kita ambil lagi body dia. Ya ayyuhan nas ittaqullah. Ya, ittaqullah haqqa tuqati. Tuqati. Ini dia body dia. Body ayat. Dalam body ayat ini, tuan-tuan, ini body ni dia bermula dengan ayat fa'il. Kan ayat fa'il. Fa'il tu fa'il amar. Bila fa'il amar, fa'il arahan, fa'il suruhan, wajib kena buat. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takutnya. Ya, sebenar-benar takutnya. Itu apa dia pengajaran? Pengajaran dari ayat ini, bila dia guna fi'il amar, wajib kita bertakwa kepada Allah, bukan main-main, bukan ada sunat dan sebagainya. Wajib takut kepada Allah. Takut kepada Allah tu yang paling utama sekali. Itu dikatakan al-muttaqin, orang yang takut. Kalau bertakwa, ittaqa. Ittaqa tu verb. Kalau muttaqun, orangnya. Kalau muttaqin, ramai. Ataupun muttaqun kan. Itu yang kita nak belajar tu selama 50-60 kali lagi. Jadi di sini sudah ada ajaran. Ajaran dia wajib bertakwa kepada Allah. Bagaimana takwanya? Hak
haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa, sekuat-kuat, sesungguh-sungguhnya, tak boleh langsung tolak ansur. This is wajib, obligations. Jadi ya, ittaqullah ni ha. Ya ni. Tihi tu tihi ni. Tuqatih. Tuqatih maknanya dengan takut yang sungguh-sungguh. Yes. Yes. Haqqa tu maknanya habis takut. Sebenar-benar takut. Betul. Betul. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini mudhaf, ini mudhaf, ini mudhafun ilaih. Ini mudhaf lagi, ini mudhafun ilaih. Jadi bermudah-mudah begitu je. Kalau kita faham konsep, tak payah risau. Macam saya langsung tak risau, faham sikit. Kena beri semangat kan. Sebab tu after 200 hours insya-Allah tuan boleh faham lah. Boleh basic lah, boleh pergi Syria belajar walaupun dia mengajar dalam bahasa Arab. Ini penutup. Wala tamu tunna wala. Cuba terjemah. Dan tidak. Dan jangan. Bila la dengan ta, jangan, ini amaran. Jangan kamu semua mati. Ni wa ni ramai. Ni tunna. Jangan kamu, tunna ni maknanya Tuhan kata jangan mati. Macam itulah. Kalau wala tamu tu jangan mati lagi. Kalau wala tamu tunna dengan takkid tu, dengan nun cantik ni maknanya kamu jangan sekali-sekali mati. Wa antum muslimun. Tapi nak mati juga. Wa antum muslimun, dan kamu semua dalam Islam. Jangan kamu mati kecuali kamu semua berada dalam Islam, tuan-tuan. Ini tuan-tuan yang kita nak belajar inilah hari ini, muslimun. Jangan takut. Wala tamutunna wa illa wa antum wala tamutunna illa ni maknanya exception, kecuali kamu dalam Islam. Jadi hari ini saya akan cuba perkenalkan kepala, body dan penutup 1-2 ayat lagi. Okay? Ini dalam satu ayat. Ini satu ayat. Dalam surah apa? Dalam surah tanya surah tu saya ingat. Dalam surah dalam satu ayat. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini suruhan yang amat sangat. Ini larangan yang amat sangat. Jangan sekali-kali kamu mati. Konsep yang kita kena faham, la dengan ta. La tamut, jangan kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu sudah Islam. Konsep dia. Ini amaran. Ini suruhan. Ittaqullah, fi'il amar. Takutlah kamu akan Allah. Siapa yang kena takut? Dah, yang kena takut tu Allah. Kita takut kepada Allah, sebab itu Allah bagi atas. Macam mana rupa takut haqqa tuqatih, ini bagi atas sebab dia menceritakan bagaimana rupa takut tu. Tuqatih ni kena bagi bawah sebab dia mudhaf pun ilaih. Kan dah belajar tu kan? Tak apa, tuan-tuan lupa tak apa. Sebab manusia ni manusia, orang yang sering lupa. Kalau bukan kata apa, tidak, kita belajar ni satu sifat belajar lupa. Satu sifat kita belajar kita lupa. Jadi kita lawan lupa kita. Buat beberapa ratus kali tak apa. Tuan-tuan lupa, saya tak marah, tak apa. Sebab kalau saya marah, saya tak ada murid. Tak ada cari makan kan. Tuan-tuan nampak ni? Jadi di sini kita lihat kepada kepala ayat, kita tahu ayat ni turun di mana? Di Mekah ke di Madinah? Jadi kita boleh tahu sebab turun. Jadi kalau ayuhan nas ni turunnya di Mekah. Okey, di Mekah. Sebab an-nas, wahai manusia, belum lagi orang beriman.
wahai manusia, turunnya di Mekah. Berapa tahun Nabi di Mekah? Ya, lebih kurang tu lah ya. Kemudian baki lagi tu di Madinah. So, saya kata ke pelajar saya, Nabi 23 tahun ni bahasa Arab ni. Kita baru 17 kali nak ingat dah kan. Nabi 23 tahun sampai wafat belajar ni kan. Kena cakap macam tu, diam semua. Okay. Jadi yang mana kepalanya? Ini kepala tu, ayat tu nak dituju kepala. Kalau an-nafs ni maksudnya sekalian manusia. Manusia ni maknanya belum lagi beriman. Imran 10? Imran 102. Penutup dia tidak mungkin duduk di tengah. Dia tak mungkin. Dan kepala juga dia tidak mungkin duduk di tengah. Body mesti in between kepala dan ekor. Jadi saya belajar dulu, dia klasifikasikan apa tu ayat ini. Nak kata suktu saya tak apa, kita kata komponen boleh, komponen ayat, bahagian ayat. Ya. Kita ambil lagi satu contoh. Ya ayyuhallazina amanu. Ni kita dah nak puasa kan? Ya ayyuhallazina. Ya ayyuhan ni allazina amanu. Kepalanya ya ayyuhan ni. Ini kepalanya. Ini orang yang dituju pada ayat itu. Wahai orang yang telah beriman. Allazina, orang-orang yang beriman. Allazina ni orang-orang beriman. Amanu ni orang beriman. Amanu. Allazina amanu, beriman. Ya. Kutiba alaikumusiyam. Ya, kutiba kumus siam, puasa lah ya. Kama kutiba alal lazina min lazina min qablikum ni sebelum kamu. Ini dia ya. Ya, wahai mereka-mereka yang telah beriman, telah difardukan ke atas kamu ibadat puasa sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Penutup dia la'allakum tattaqun. Semoga kamu bertakwa. Yes. Itu satu contoh. Jadi ayat ini selalunya kalau amanu ni turun di Madinah. Ya. Sebab di Madinah tu orang telah beriman ya. Ya. Siap. Kama kutiba. Ini ada kama kutiba. Yes. Jadi kita setiap ayat tu kita pecahkan kepada kepala, kepada body dan kepada penutup untuk kita melihat apa dia sebenarnya pengajaran dalam ayat tu. Dalam ni tak ada pengajaran. Pengajaran hanya ada dalam body ni pengajaran. Ini body fi'liyah. Ini pun juga body fi'liyah. Kita belajar dulu. Kalau ayat itu dimula dengan fi'il, yang besarnya fi'il. Bukan takwa tu. Takwa ni. Yang besar ni ini fi'il ni. Yang besar ni keperduan puasa tu. Keperduan tu besar. Keperduan tu besar. Jadi dimula dengan kutiba. Kutiba ni diwajibkan, difardukan. Ya. Jadi ini untuk siapa ni? Untuk orang Islam, dia punya dituju kan. Yang ni juga untuk orang Islam. La'allakum tattaqun, untuk orang bertakwa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu
bertakwa. Okey. Jadi pada malam ini saya nak khusus kepada penutup saja. Penutup saja. Jadi hanya tuan-tuan tahu ini kepala, ini body, dan ada body fi'il. Nanti kita cari body isim, ya. Lepas tu penutup, ada penutup untuk orang Islam, ada penutup untuk Allah, dia menceritakan kebesaran dia, ada penutup untuk neraka, ya, walahum azabun azim, neraka, ya. Wa kana minal kafirin, untuk orang kafir, ya. Itu penutup untuk orang kafir, ya. Penutup untuk orang Islam, ini contohnya kan. Jadi paling tidaknya bila kita buka Al-Quran, kita tahu ayat ni turun di mana. Dan di sini tak dinyatakan apa sebab turun ayat. Kita kena cari dalam buku tafsir, sebab turun ayat. Kena tahu sebab turun ayat. Apa sebab turun ayat ini? Ada sebab. Apa sebab turun ayat ini? Ada sebab. Jadi sebab tu kita tak mampu lah nak terang sini, kecuali kita kena cari dalam buku tafsir. Hari ini kepala, ini body, ini penutup. Dalam body keluarlah pengajaran, hukum, hakam, semua dalam body. Okey. Setiap ayat bentuk dia macam ni. Tidak semesti. Ada ayat dia kepala yang sama, body berlainan. Satu kepala ada banyak body dia. Jadi setiap body penutup, tapi kepala dia satu je. So kita boleh lihat lah. Mana tidak setiap ayat ada kepalanya. Jadi ayat yang bersambung, Ustaz. Ayat yang bersambung memang bersambung lah. Jadi kita tahu itu ayat tu dari satu sebab. Sebab satu kepala. Satu kepala. Tapi ada juga dia punya pengecualian. Pengecualian tu yang kita kena tahulah kan. Orang bodoh tu sembahlah Tuhan kamu. Itu yang paling penting sekali. Lepas tu sembah Tuhan kamu, itu body yang paling penting sekali dalam body. Lepas tu allazi khalaqakum, itu bukan tak penting, itu compliment. Dia telling what is Allah. Allah tu yang menjadikan kamu, sebab tu kamu kena sembah. Wallazina min qablikum, itu bukan kata tak penting, itu compliment. Dan menjadikan orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi kita nak belajar ini, yang la'allakum tu penutup. Maksudnya di sini kita jangan pakai sembah, kita pakai apa tu ni, solat ni, beribadat lebih baik. Beribadat, ta'abbud diri kepada Allah itu wajib. Okey. Kenapa? Kerana Allah yang menjadi kamu. Lepas tu Allah juga menjadi orang yang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Kita tidak boleh terjemah mudah-mudahan. Mudah-mudahan tu kemungkinan bertakwa, kemungkinan tidak. Jadi kita kena terjemah supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi okey. Jadi la'allakum tattaqun tu penutup. Ya. Yang tadi ubudullah, body. Lepas tu ya ayuhan nas, dia punya tu kepala. Kepala ada lelaki, ada perempuan. Kepala ayat tu ada jenis male, masculine and feminine. Ini kepala untuk lelaki. Walaupun dia untuk lelaki, termasuk juga wanita. Ya, di bawah tu ya. Tapi ini kepala ni untuk kalimah yang maskulin saja. Maskulin ke yang perempuan saja. Feminin. Betul. Feminin ke? Feminin je. Dalam Quran dia tak banyak, satu je. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan? Ada tak dalam Quran? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi yang perempuan tu bukan insan tetapi hati. Jiwa tu diconsider as perempuan. An-nafsu, keinginan. Jadi keinginan tu, keinginan yang macam mana yang boleh kembali kepada Allah? Keinginan yang tenang, yang sejahtera saja yang boleh kembali kepada Allah. Jadi kita tengok ya,
ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Apa beza dia lelaki perempuan? Ini sama. Yang beza dia di sini ada ta. Ni. Ada sini tak ada ta, sini ada ta. Ayatuha. Ayatuha. Ya, ayatuha. Ini perempuan. Sebab apa perempuan? Sebab di sini ada kalimah an-nafsu. An-nafsu ni kita kata diri, jiwa, roh, ya, al-mutmainnah, yang tenang, yang mutmainnah. Jadi jangan risau. Ini untuk perempuan, kalimah muannas. An-nafsu ni kalimah muannas, diconsider as muannas, sebab itu dipakai mutmainnah. Marbutah sebab dia perempuan kan. Di sini ayatu. Ayatu ni perempuan. Ayatu ni kalau kita nak panggil isteri kata ya, panggillah kata ya Halimah kan. Kalau kata ya ayatuhal Halimah, oh itu lembut sangat tu. Mesti ada something wrong tu. Kalau kita kata Damian kan? Damian. Ni bukan Damian. Bukan. Nanti jangan pergi mana-mana lepas ni. Saya terangkan. Mutmainnah. Alif mim dan dia berduka. Saya tulis macam ni. Alif mim ta mim hamzah nun al mutmainnah ta. Tenang. Tamakninah, daripada tamakninah. Daripada tamakninah. Itu sebut kepala ayat. Kepala ayat ni. Kepala ayat. Ini je kepala. Yang ini ni bukan body. Apa tu ada nama dia, saya lupa. Yang ini ni kepada siapa Allah Ta'ala nak tujukan? Ayat ini dia nak tujukan kepada orang yang jiwanya tenang. Jadi orang jiwa tenang ni, Allah Ta'ala kata bolehlah dia kembali. Irji'i tu maknanya bukan kata marilah kalau free. No. Arahan. Sebab fi'il amar. Irji'i, mari. Irji'i ila rabbiki ni sebab dia perempuan. Rabbiki ni Rabbi an-nafsu. Okey? Ila rabbiki radiyatan. Radiyatan ni pernah keredaan, pernahkah suka, mardiyah yang lagi meredai. Bukan main tu. Mardiyata. Sebab roh kita sebelum dilahirkan ke dunia, kita dah berikrar kepada Allah. Bila Tuhan tanya, alastu birabbikum, am I your God? Kita semua jawab, qalu bala. Bila kita lahir, kita jadi jiwa yang dah tak tenang. Apa sebab jiwa kita tak tenang? Ada hal lah kan. Oleh sebab itu, orang yang tenang ni, Tuhan kata, come to me. Ya, mari dengan penuh keredaan dan meredai. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Lepas tu fadkhuli. Ni fadkhuli, masuklah fadkhuli jannati. Ya, ada lagi tak ni? Ya, fadkhuli. Tengok, hari-hari baca tak ingat lagi ni. Buat malu kan nak murid. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Ya. Fadkhuli fi ibadi. Betul belum lagi? Masuklah kepada di kalangan hamba-Ku. Siapa dia hamba-Ku yang kita disuruh masuk? Nabi-nabi, aulia-aulia kan. Yang mereka ni masih berada di alam barzah, nak menunggu alam akhirat. Jadi kita ni alam dunia, belum pergi ke alam barzah lagi. Belum cukup lagi kan. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, kita kena pakai teori tadi, fikir. Selagi kita hidup, kita mesti berusaha. Sama ada belajar, berniaga, berkebun. Kalau tidak ada kebun, tolong orang.
Ya tanam serai pun cukup dah. Ada orang kaya tanam serai sampai ekspor ke London serai dia. Dia ekspor ke Dubai serai dia saja. 20 hektar serai. Tuan-tuan tahu tak jutawan senyap sekarang ni? Siapa dia? Peniaga-peniaga pasar malam. Jutawan senyap. Kenapa persatuan kita tak buat satu perniagaan di pasar malam kan? Saya jaga tak apa. Jutawan senyap. Itu semua dalam Al-Quran. Quran kata, dalam Quran mengetahkan kita, faiza qudiyatis solah, selepas sembahyang fantashiru, kuat pada diri lagi. Ini irji'in dah kuat dah. Fa ada, kalau dia kata farji'i, kalau dia kata fatakullah, matilah kita, kena wajib lah. Ini dia kata ittaqullah. Ittaqullah ni maknanya dah kuat dah. Kalau dia kata fa lagi depan tu, berdosa pun tak buat. Kalau duduk saja pencen-pencen ni kan, tak buat kerja, berdosa. Betul. Jangan marah saya. Sebab itu dia kata faiza qudiyatis solah, bila selesai kau sembahyang, faiza fantashiru, lari kuat-kuat, cari min fadlillah, daripada kelebihan Allah. Lepas tu barulah kamu boleh ingat kepada Allah, aku terima ingatanmu. Tuhan tak terima ingatan kita kepada dia kalau kita dalam keadaan malas. Senang je. Jangan kata dah tua dah pencen. Ada orang kata aku dulu jaga dia, sekarang nak jaga anak dia pula. Mana boleh tahan? Itu cepatlah mati orang macam tu. Betul. Satu wang yang besar belanja nak bayar pada mat tu kan, untuk nak jaga ini, tok kita nak jaga cucu. Ada orang terasa kat belakang tu. Betul. Sekurang-kurangnya Datuk pergi ambil hantar tadika balik mengajar bahasa Arab kan, boleh tak buat? Boleh. Tapi bukan saya kata kat orang sini, orang lain lah tempat lain. Ini ayat Quran kata faiza qudiyatis solah, bila kamu selesai sembahyang fantashiru. Jangan tunggu lama-lama, jangan wirid lama-lama. Hari ni orang Islam, orang Melayu Malaysia tak boleh wirid lagi sebab dunia dah nak hilang. Negara dah habis. Betul tak? Habis. Kita punya duit orang Islam dah tak ada. Habis. Tak kaya kita. Jadi kita kena kerja kuat, kena simpan duit banyak-banyak, kena melabur, buat investment, buat syarikat kan. Ini yang dalam Quran ni kata. Sebab itu dalam Quran ada wabtari tu carilah. Perintah, kalau dia tepat bertari, mati tak buat. Dia kata wabtari fi ma atakallahu daral akhirah. Carilah kehidupan akhirat engkau. Dia pakai yang ni. Wala tansa, jangan kamu lupa perniagaan di dunia. Jangan lupa bekerja. Macam kita ni nak kerja kerajaan tak boleh dah tak terima dah. Berniaga je lah. Ya tak? Jual nasi goreng, jual nasi lemak kat depan tu kan. Jangan-jangan Datuk dekat Gombak, Datuk jual nasi lemak. Maksudnya tuan-tuan kena berfikir untuk kehidupan di zaman pencen. Kalau tidak, pencen kita sia-sia. Betul tak? Sebab ayat Quran, saya cakap ayat Quran, saya pun daga ni bulan 7 ni keluar kopi. Keluar kopi untuk pasaran luar negara. Datuk kau nak beli kena bayar mahal. Keluar kopi. Dah siap dah, insya-Allah bulan 7 ni keluar. Dia kita bagilah free dulu kan kopi. Maknanya you must have one business. Mesti ada satu bisnes, perniagaan. Satu orang mesti, satu keluarga mesti ada satu perniagaan. To be rich is to save no rich. Betul tak? Because dalam Quran 90% kekayaan itu dari perniagaan. Okey, jangan saling. Okey, sekarang ni ini ayat ini kepala tak ada di sini. Kepala ada di ayat lain. Ekor di ayat lain. Yang ini penutup tak ada. Tak ada penutup. Penutup ada di ayat lain. Okey. So sekarang ni saya nak khususkan kepada penutup ayat yang menggunakan kana. Wa kana Allahu aliman hakima. Kana. Hari ni belajar penutup. Hari ni penutup kana ya. Penutup kana.
Dan Penutup kepada yang kita nak belajar Presiden kenapa penutup itu bukan muka. penutup dulu. Pasal penutup dia ada banyak bagi depan, ada banyak bagi atas. Ada mabni, ada mu'rab. Bila kita menguasai penutup yang mudah, yang ini agak susah sikit. Sebab ini ada maf'ulun bih, ada hal, ada tamyiz. Ingat lagi tak? Ada hal, ada tamyiz, ada maf'ulun fi. Ya, ada general balik dalam keadaan menang tu, ingat tak? Ini di sini. Yang ini ayat isim saja. Ayat isim saja. Lepas tu ayat fa'il ada sikit. Ini ayat isim. Ini ayat fa'il, ini ayat isim. Ya. Jadi kita nak tumpu pada ni, dan saya dah decide untuk nak mula ni dulu. Penutup yang ada menggunakan kana. Boleh? Boleh rehat seminit dulu? Kana tu makna dia adalah. Adalah ya. Kana makna dia adalah. Seringkali dia guna kana ni untuk penutup ayat. Kalau kita kata saya guru. Ya, saya guru. Saya guru ya. Kalau saya kata ambil contoh Muhammad muallim. Boleh tak? Ini ayat apa ni? Ayat isim kan? Muhammad is a teacher. Muhammadun Muhammad itu seorang guru. Muhammad itu seorang guru. Betul tak khabar? Betul tak khabar? Itu. Ya? Muhammad Al-Ustaz. Dia kena kata Muhammad Ustaz. Profesor. Muhammad itu seorang profesor. Muhammadun Ustazun. Ini kalimah yang betul pakai. Muhammad itu seorang profesor. Ustaz ni profesor. Kalau kita di sini ramai orang yang profesor, semua yang mengajar surau pun profesor. Profesor. Kalau kita kata Muhammadun al-Ustaz, Muhammad yang profesor. Ya. Muallim. Ini ayat yang lengkap. Muhammad itu seorang guru. Muhammad itu seorang profesor. Maulana pula. Maulana tu tak ya bahasa apa tu Maulana. Maulana tu gelaran dia. Gelaran dia. Macam Sahibul Fadilah kan. Okay. Ini ayat isim. Kita jangan lupa ayat isim kita belajar dulu ada dua komponen. Ya? Boleh ingat lagi? Komponen pertama nama dia mubtada. Kita mesti belajar ni. Komponen kedua nama dia khabar. Kita mesti tahu. Khabar ni dipanggil berita, predicate. Predicate. Ini mubtada dipanggil subjek. Subjek. Kita mesti belajar ni. Kalau tak belajar ni, walaupun kita faham Quran, tak sama dengan kita kena tahu struktur ayat. Ayat isim memanglah dia begini rupanya. Ya, Muhammad itu seorang guru. Muhammad itu seorang profesor. Allahu alim. Allah itu maha mengetahui. Alim. Allahu alimun. Jadi untuk Allah ni, Allah tak pernah beri satu, dia beri dua. Alimun hakimun. Allah itu maha mengetahui lagi bijak sana. Boleh? Prof, nampak tak ni? Nampak? Nampak tulisan Bentar ya. Kalau penutup ayat selalunya dia pakai wallahu alimun hakim. Ada tak? Kan? Wallahu ya'lamu ma taksibun. Allah tahu apa yang kamu buat. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah dengan setiap segala hal dia tahu. Okey. Ini penutup. Okay. Jadi perkataan sebelah kanan ni dia mesti berbaris depan. Ya, berbaris depan tu tanda dia ni dhammah. Dan perkataan subjek juga dia mesti baris depan, tanda dia dhammah. Kalau kata Muhammadun muallimin, salah. Orang faham Muhammad guru.
Tapi kena baca Muhammadun mu'allimun wallahu alimun hakimun. Ini yang dia kata susah ni. Okey. Bila kita tengok ayat macam ni dalam Quran bila dia masuk kana ni kana, dia punya degree lagi kuat pada yang tak ada kana. Degree dia lagi kuat. Kana Allahu ali, kana Allahu, bila masuk kana, isim pertama ni dia remain sama je. Dia kekal. Kekal berdepan. Ataupun kita kata dulu kekal marfu'. Boleh tak? Marfu' ni berbaris depan. Setiap isim yang marfu', tanda dia ni. Tanda dia dhamma. Boleh? Boleh? Boleh. Fasal kita dah mula kan? Okey, bila ada kana, yang ini bukan lagi mubtada. Ini bukan lagi mubtada. Kalau tak ada kana, ya. Ini macam tadi. Kalau tak ada kana, Allahu alimun. Allah itu maha mengetahui. Tidak kana, Allah jadi mubtada, alim jadi khabar. Bila masuk kana, dia punya ayat ini degree dia dah kuat, dah jadi 50%. Ini about 35%. 35% tu maksudnya kepada orang beriman ini cukup. Kepada orang yang imannya 50-50 kena pakai kana. Ni kita nak letak kana. Kana. Jadi bila kana campur dengan Allah remain sama baris depan, tetapi alimun ini jadi aliman. Ini hakimah. Dan di sini bila aliman, nama dia mansub. Mansub maknanya berbaris atas. Ini pun mansub, berbaris atas. Jadi ini bukan lagi nama mubtada, ini nama isim kana. Nama dia isim kana, dan ini nama khabar kana. Ini nama dia isim kana, dan ini nama dia khabar kana. Bahasa Arab ni yang agak rumit sebab dia banyak nama. Kalah nama, benda sikit je, nama banyak. Kana tu mana Ya? dia? Kana ni makna dia adalah. Makna dia adalah. Kana ni makna dia adalah. Adalah. So, saya buat dulu analisa ayat, ya. Ini mengikut apa yang saya belajar lah. Tapi orang sini tak pernah kategori ini sebagai macam ni. Maksudnya di sini kalau Allah ni untuk orang beriman tak payahlah banyak-banyak sangat. Lepas tu untuk orang yang ingkar kena tambah lagi satu ayat lain. Untuk orang yang ingkar, orang kafir tu yang ingkar kan, kena tambah lagi perkataan lain. Kana tak cukup. Mansub tu marfu. Ini marfu' Ladin. Marfu' ni baris depan. Mansub ni baris atas. Jadi bila ada kana, yang dekat dengan kana ni masih baris depan. Tapi yang kedua ni, yang dulu khabar, dia jadi khabar kana. Khabar kana. Dia beri degree dia. Khabar kana. Itu memang kena hafaz. Mansub baris atas. Khabar kana tu dua-dua ke aliman hakimah tu lah. Ya, dua-dua. Jadi aliman hakiman tu dia sifat, ya. Dia double tu. Boleh tak? Dia okey. Kalau boleh kita teruskan, ya. Ni kana. Dan tarik nafas 3-4 kali untuk dapat energi. Sekarang ni
kita belajar kana. Kana ni, ya, dia punya sifat dia membaris depankan isim lepas dia, betul tak? Ya. Betul tak? Dan membaris ataskan khabar dia. Nama dia pun isim kana, dan ini nama dia khabar khabar kana. Tu dia. Okay, saya kena pelan-pelan ni sebab dengan cara perlahan saja kita boleh dapat. Ulang balik membaris depankan isim selanjutnya. Bila ada kana dan dia maduka, isim yang tadi mubtada dia jadi isim kana, yang tadi jadi khabar dia jadi khabar kana. Jadi bila jadi isim kana, sifat dia mesti berbaris depan, dan bila jadi khabar kana dia jadi mesti baris atas. Atas. Tapi kalau kita tengok baris atas ini khabar kana tu ada dua kan? Dua ni sebab dia tak ada alif lam. Ya. Sebab dia tak ada alif lam. Dia dua. Ya. Kalau ada alif lam, dia tidak boleh jadi dua, dia kena satu je. Tapi khabar ni mesti kena tanpa alif lam. Tanwin. Dia tanwin. Jadi tanwin lah. Maksud dia, Allah itu Maha mengetahui lagi bijaksana. Ya? Syarat kena ada kana lah. Syarat kena ada kana. Tak ada kana. Kalau tak ada kana, Allahu alimun hakimun. Hakimun. Ada kana dia tukar jadi Kalau ada kana, ini jadi bagi atas. Tapi kadang-kadang ada apa ni baris atas tu satu saja kan? Hanya baris atas. Tak ada. Dalam Quran mesti ada dua. Kalau ada satu tu kena baca dua. Silap tu. Ya? Ada kita belajar. Baris atas tu ada 12 syarat. 12 syarat. Jadi yang ini termasuk ke dalam 12 syarat. Ya, ini sebab yang kelima. Ini isim. Isim baris atas ada 12 sebab. Ini sebab yang kelima. Oh ya. Ya. Tapi sebab sekarang ni tak main dah, dah tinggal dulu sebab tu kan. Besok kita akan join balik. Sebab itu saya kata kita ada 4 untuk nak faham ayat Quran ni, nak faham kepala body ni, kita ada lebih kurang 550 topik kecil. Topik kecil. Jadi sekarang ni kita belajar ikut topik. Kita belum integrated lagi. Once topik 75% dah habis, then only kita integrate. Saya janji insyaAllah lepas 100 hours kita integrate. Kita cuba integrate 2 minggu lepas. Nampak gaya boleh? Alhamdulillah. Jadi sekarang ni tuan-tuan belajar. Di sini hari ni kita belajar tentang isim kana dan khabar kana. Okay? Jadi kalau kita nak integrate, memang tak dapat lagi. Memang tak boleh lagi nak integrate. Memang tak cukup syarat lagi. Kalau kita ada 70% of the topic ni, kita boleh. Bila kita integrate tu, tuan-tuan lupa. Tak apa, biasalah. Ajar ni, lupa. Ajar ni, lupa. Ingat tak date dia ajar ni? Ingat tak jadual 6, jadual 7? Lupa ustaz. Ustaz. Ada seorang murid saya tu, umur 68 tahun. Dia pakai beg plastik yang jenis ikat tu kan. Yang jenis ikat tu, ikat mati kan. Jadi bila habis belajar dia ikat beg tu. Minggu depan dia buka ikatan tu saja dia buka. Dia tak pernah buka kat rumah. Saya kata kuat ni ikat ni sebab tak buka. Tapi lepas 3 tahun dia nombor 1. Dia boleh mengajar. Terror. Maknanya selama ni dia duduk buku-buku tu pandai dia. Okey, buku saya. Okey. Nampak tak ni? Nampak ni. Jadi kita harap kita buat sedikit dulu. Jangan risau. Percayalah kepada guru. Okay. Sekarang ni saya bagi Muhammadun
alimun. Muhammad itu seorang yang berilmu. Ini mubtada, ini khabar, boleh. Bila saya taruh kana Muhammadun, ini jadi di mana Muhammad itu seorang yang alim. Makna sama, tetapi penekanan ini tinggi pada yang mubtada khabar. Mubtada khabar tu macam open statement saja. Muhammad itu guru, tapi ini adalah Muhammad itu guru. Bila kana, ya Tuan Cik, Muhammad tak boleh buat hakimah ni. kana Muhammadun Aliman hakimah. aliman hakiman sifat Allah. Kalau hakiman boleh, Muhammad itu seorang hakim. Kalau hakiman tu mana sifat Allah yang bijaksana. Macam hakim tu judge, tak apa. Muhammadun aliman hakiman, boleh. Muhammad itu seorang yang alim lagi jadi judge, hakim, ya, boleh tak? Okey, tanya. Anis. Sekarang cuba baca dengan saya. Bukan baca itu. Itu baca tilawah. Muhammad isim berbaris depan, tandanya dhammah kerana dia jadi isim kana. Itu bacaan dia. Ada marfu' mubtada. Itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu. Okey. Ni tengok sini. Tengok bacaan ni, lepas tu memang pening kepala. Ni belum lagi. Jadi tuan-tuan tengok ni. Muhammad ini dia panggil tempat marfu'. Tempat marfu'. Ini tempat mansub. Boleh tak? Ini tempat mansub. Mansub ini marfu' ni berbaris depan. Ini berbaris atas. Siapa nak duduk sini boleh, tapi dia kena mesti baris atas. Siapa nak duduk sini boleh immediately after kana, tapi dia mesti baris depan. Tapi sekarang ni, oleh kerana dia ni betul-betul baris depan, kita baca Muhammad isim berbaris depan, tandanya baris depan kerana dia jadi isim kana. Boleh tu? Boleh? Ini tempat mansub. Ini tempat marfu' dan tanda marfu' dia bahagian atas. Ini tempat mansub dan tanda dia bahagian, sebab dua-dua isim ni jelas tandanya marfu'. Dan ini jelas tandanya mansub. Okey, macam mana dengan ini? Betul tak? Betul tak? Kana ana aliman. Adalah saya. Betul tak ayat? Ya, betul. Tapi mana tanda marfu' ni? Dia duduk di tempat di mahali. Belum tanya lagi dah jawab dah. Dia dapat mubtada. Ya, betul. Bacaan dia ana dhamir berpisah, mutakallim duduk tempat marfu' kerana mabni. Mubtada. Dah isim kana. Isim kana. Oh, isim kana. Isim kana. Baca lagi sekali. Ana dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mahali raf'in isim kana. Boleh ke? Sebut dah mubtada. Tak ada mubtada dah. Mubtada tak main dah. Pasal apa? Bila ada ni tak ada mubtada dah. Ala sukun. Mana dia? Ala sukun. Ni sukun ni. Dia cakap tadi sebut ala sukun. Oh, tak sebut. Oh, tak sebut. Oh Allah. Ini murid pintar ni. Okey, baca semula. Baca semula. Oleh kerana ana ni isim mabni, yang ini isim mu'rab. Isim mabni, kita kata ana, beri nama dia dulu. Dhamir berpisah, mutakallim mabni ala sukun fi mahali raf'in isim kana. Boleh? Tapi itu marfu'. Marfu' lah. Fi mahali marfu'. Fi mahali marfu' boleh?
Jadi kita pakailah. Kita pakai marfu'. Beza. Rafa ini dengan marfu'. Tak ada beza, sama. Rapai. Sama. Okey, sekarang ni kita baca bahasa Melayu lah, senang. Ana ganti nama. Orang bercakap. Tetap di atas baris mati. Ganti Ha? nama. Tak faham pula. Perlahan. Perlahan lah. Ini the most difficult part. Inilah saya beritahu. Sebab itu saya belum oceankan, saya beri awal-awal supaya tuan-tuan belajar yang susah ni awal, yang senang-senang kemudian. So ana nama orang bercakap. Jadi di sini tengok ni, ana ganti nama, orang bercakap, berbaris, mati secara tetap. Secara tetap. Ini bunyi atas sukun tu mati secara tetap tu kan? Mati secara tetap. Duduk di tempat, marfu' kerana dia jadi isim kana. Boleh tak? Memang bukan susah, rumit je. Susah. Inna ma'al usri yusra. Setiap yang susah tu senang. Dan daripada fikirlah bila menguasai ini besok, tengok Datin dengan Dr. Nawi mengajar cucu. Ya Allah. Bila kata insya-Allah tu, mind of mind conceive, the mind can achieve. Kena kata insya-Allah. Saya begitu. Kena kata insya-Allah. Kena kata begitu insya-Allah. Kita kurang berfikir secara begitu. So sekarang bila kita baca kana ana, orang Arab kata tak betul bacaan tu salah. Kana ana salah. Ini mau belajar dari mana? Bila kana campur ana, dia tak bunyi kana ana. Dia bunyi kuntu. 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 Untuk ana kuntu. Untuk antum kuntum. Kalau dah itu Tuhan dah buka dah tu, memang celak dah tu. Saya paling gembira. Celak-celak besok tutup pula. Konsep belajar ni, bila konsep tu tuan-tuan dapat grab dia, barulah knowledge dapat. Bila dapat dia tak tinggal lagi dah. Okey, ni tengok ni. Ni. Kana campur dengan ana, dia jadi kuntu. Kuntu tu maknanya adalah saya. Kuntu. Okey? Kuntu. Kakak jadi depan. Dia dah combine. Dia dah combine dengan ana, jadi tu. Macam akal tu. Dia kuntu di sini. Kuntu tadi ana. Jadi tambah ni balik. Kuntu liman, saya orang yang mengetahui, orang alim ya. Jadi yang mana isim kana? Isim kana. Tu saja. Kun tak ada. Kun adalah. Kun ni dah combine dengan ni. Jadi sekarang ni tadi kita baca yang ni kan. Ada kelas tadi kemarin dia kata, Ustaz, kun ni sama tak dengan yang kun hantar highway tu? Saya kata, awak tanya betul. Tak, itu kun juga. Saya marah tu. Bukan waktu ada budak muda tanya kan, itu Ustaz perkataan Arab tu kun tu. Saya tanya itu kun payah kun. Aduh. Okey, sekarang kita baca. Tu jadi isim kana. Isim kana. Tu jadi isim kana. Kita baca ni. Tu. Baca? Tu. Lagi? Isim kana. Bukan. Domer. Datin. Tu. Domer. Mutasil. Berbaris. Depan. Secara tetap. Duduk. Tempat. Marfu'. Kerana dia jadi isim kana. Itu dia.
Dia jadi isim kana. Dan ini isim baris di atas, ya, tandanya fathah kerana dia jadi khabar kana. Kita baca lagi satu ni, ayat yang kita pernah dengar. Kuntum. Kuntum. Ni kuntum pasal ana. Ini kuntum sebab antum. Kana campur dengan antum jadi kuntum. Kuntum khaira ummatin linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kamu adalah sebaik-baik ummah. Khaira ni khabar kana, isim kana tum. Jadi tuan-tuan dah boleh baca sekarang. Bila ada kuntum saja jangan main saya tahu. Tum tu isim kana. Sebab di sini dia bersambung dengan antum. Ya? Dia bersambung dengan antum. Ummatin ni mudhafun ilaih yang kita belajar dulu. Kenapa? Ukhrijat ni ni betul. Saya nak cuba je ni sebenarnya. Maknanya ada ustaz dalam ni. Bukan senang tau. Kadang-kadang guru masuk longkang, dia sama-sama dengan guru dalam longkang. Macam tu lah tu. Kuntum, patut saya ada something left here. Ukhrijat ni dihasilkan. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dihasilkan di kalangan manusia untuk menyuruh buat baik dan melarang buat buruk. Jadi kita tak penting makna dia. Yang penting kuntum ni marfu', ini mansub sebab dia jadi khabar kana. Okey. Ni orang belakang penat dah ke? Saya ni baru mukadimah ni. Okey. Ka campur dengan ana, kuntu. Ini kana, ini isim kana, boleh? Kana campur dengan nahnu yang kedua kan? Betul tak? Jadi kunna. Isim kana na. Okey. Kana campur dengan anta, kunta kinti. Kunta. Jadi ta ni isim kana. Isim kana berbaris di atas secara tetap. Berbaris di atas secara tetap tu maksudnya mabni alal fathi. Kita nak baca tuan-tuan tidak susah. Kita kena tahu ini mabni alal fathi. Ini mabni ala sukun sebab ini mati. Ini mabni ala dhammi sebab ini bagi depan. Dia ala dhammi, ala fathi, ala sukun, ala kasri. 4 tu je. Nak baca very straightforward. Okey? Kana campur dengan antuma, dia bunyi kuntuma. Kuntuma mana awak berdua. Okey? Kuntuma awak berdua muallimaini. Awak berdua guru. Okey? Okey. Kana campur dengan antum kun. Laju tu. Kuntum. Kuntum, ya? Tak ada domir dah. Dia ambil ekor je dah. Sebab tujuan Al-Quran nak meringkaskan kalimah. Kalau kan campur antum dah 2 kalimah. Tapi kuntum one word only. Tapi dalam tu ada 2 makna. Ya. Kana campur dengan hiya. Hiya lelaki perempuan. Perempuan dia akan bunyi kanat.
Kanat. Kanat. Banyak dalam Quran ni kan? Kana campur dengan home. Dia bunyi-bunyi kanu. Tapi jangan susah, dalam kita hanya tahu ni. Kanu wa alih ni domain bersambung, mabni ala sukun fi mahalli raf'in isim kana. Kanu muallimin, mereka itu semua guru. Dia bunyi gini, ana nahnu, kuntu kunna, kunta kuntuma kuntum, kunti kuntuma kunna, kana kanu, kanat kanata kun, kana huwa. Dalam kana tu ada huwa. Ni? Ya. Ni kana campur dengan huwa, dia jadi na juga. Jangan kata kanahu, salah. Kana ni maknanya adalah dia. Dalam Quran, wa kana minal kafirin, dalam Al-Quran, dan adalah dia, laki, dan adalah dia ni tersembunyi dalam ni kan, kita kata domain tersembunyi kan, dan adalah dia itu daripada orang yang kafir. Maksudnya kana, kita kata dalam ni isim kana domain tersembunyi, iaitu huwa fi mahalli rafin. Mana dia khabar kana? Khabar kana jumlah daripada minal kafir ini duduk tempat nasab. Ya, masuk. Ini tempat masuk, betul tak? Betul tak? Ini tempat marfu'. Tapi orangnya tak nampak. Orangnya duduk dalam ni, tersembunyi. Sebab dia domain tersembunyi. Jangan lupa, ya. Jadi minal kafirin, min huruf jar mabniun alal fathih, al kafirin majrur bi min, ya. Dan alamat jar ada yunun. Jumlah daripada huruf jar dan majrur duduk tempat mansub kerana dia jadi khabar kana. Boleh tak? Dia ala kafirina. Tadi kata minal kafirina, ini bukan badai ni. Nah, ni bukan badai dia. Ini badai asal. Lepas minal muslimin. Nah kan? Ini nah ni bukan mansub. Kan? Ini huruf asal. Lepas min ni Dr. Nawawi, isimnya mesti majrur. Tanda majrur dia ya. Sebab dia jamak muannas muzakkar salim. Nah, tu yang tak boleh kait dengan tak boleh. Nah ni dia punya baris asal. Sebab dia jamak. Baris yang di bawah undang-undang dia ya nun. Ya kan? Dalam kita dalam legal lah kan. Kaedah yang kita dapat ni, kaedah yang really orang kata cepat. Tapi walaupun cepat, taklah secepat yang kita nak kan. Maknanya ilmu ni berat juga. Kan? Tuan-tuan, tak apa, insyaAllah. Jangan risau. Yang penting kita faham konsep. Konsep dia, lepas kana, isim kana berbaris depan. Isim kedua berbaris di atas. Okey, boleh? Itu dia. Konsep dia itu je. Kalau isim kana tu dari kalimah mabni, kita kena kata nama dia dhamir mutakallim mabni ala sukun fi mahalli rafin, isim kana. Member-member yang tengok YouTube dia kata, "Ustaz lah, kenapa Ustaz lah mesti ngajar benda berat-berat kepada orang ni?" Saya kata, marilah tolong ajar.
Kalau kita tak ngajar benda ni, dia orang kena tahu benda ni. Tak faham tak apa, faham tak faham bukan kerja saya, itu kerja Allah. Mana tahu ada dia tuan-tuan semua tak ada masalah ustaz, ini senang je bagi saya. No, it's okay. Kenapa nak kacau kita kan? Kita yang belajar bukan dia yang tengok apa kan. Dia kata susah ni kan. Susah ni kan. Jadi saya kata benda ni ilmu Allah. Kita kena beritahu. Kalau tak beritahu, sebab itu Nabi kata inna, apa tu Nabi kata, Quran ni dalam bahasa Arab. Maksudnya sebab itulah saya suka Quran, sebab dia dalam bahasa Arab. Tuhan kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Saya jadikan Quran ni dalam bahasa Arab untuk membolehkan orang-orang Islam ni berfikir secara meluas. Tapi hari ni orang berfikir tak? Tak berfikir sebab tak faham. Itu yang jihad saya. Bila berfaham tu, kita punya fikiran diverge. Diverge ni maknanya there are many answers for one question. Berbanding dengan kalau converge. Converge ni only one answer for many question. So that's why kita nak multiply ni otak ni kan supaya sampai begitu kita kaitkan dengan pemikiran la'allakum ta'qilun, semoga kamu semua berfikir Quran tu kan. Macam lepas pada ayat tadi ubudu rabbakum tu kan. Ayat seterusnya Tuhan kata wa 'allama adamal asma'a kullaha. Dia telah mengajar wa 'allama adama, dia telah mengajar Adam. Siapa dia mengajar tu? Ni tu. Wa 'allama, Tuan Haji baca Tuan Haji. Wa 'allama adama. Siapa dia alama? Siapa dia orangnya? Asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaika faqala am biuni bi asma'i haula in kuntum shadiqina. Siapa yang mengajar Adam tu? Allah mengajar Adam semua item dunia. Dia mengajar tentang oksigen, dia mengajar tentang hidrogen, dia mengajar tentang api, tentang cuaca, tentang udara, tentang air, semua dia ajar Adam. Kenapa dia tak khabar malaikat? Sedangkan malaikat tu siapa dia? Kenapa Adam? Tapi Adam mengajar benda daripada malaikat. Lepas tu Tuhan tanya balik, ambiuni bi asma, cerita kepada kami balik benda-benda yang diajar oleh Allah tadi. Kenapa Allah Ta'ala tak suruh malaikat ajar Adam, tapi Adam ajar malaikat? Itulah manusia. Tugas kita manusia ni nak memajukan. Dengan Nabi terbalik pula. Nabi malaikat mengajar Nabi. Itu sebab begitu itu pula. Quran tak apa. Quran mana kehidupan alam ini manusia juga yang boleh apa tu buat, bukan malaikat kan. Malaikat hanya ambil nyawa begitu je. Dia rasa tu. Jadi bila tuan-tuan belajar Quran ni, jangan risau. InsyaAllah besok kita akan sampai ke peringkat kita memahami Al-Quran secara tartil. InsyaAllah. Secara tartil ni secara detail. Jadi tuan-tuan hidup pun berasaskan zikir, fikir dan mikir. Kan berjalan tu memang di atas bumi Allah. Tak boleh kita nak bangga sangat aku ni kan. Kan? Jadi kita akan pergi kepada dia insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amiltu su'an wa zalamtu nafsi faghfirli. Ya Allah Tuhan kami, aku telah melakukan banyak dosa di atas dunia ini, faghfirli, maka ampunkanlah dosaku ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna, kepada Engkau lah aku berserah ya Allah, wa alaika namdan, kepada Engkau lah aku Rabbana alaika tawakkalna wa ilaikal masir, dan kepada Engkau lah berlakunya segala kejadian. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina, wahai Tuhan kami kurniakanlah kepada anak kami zuriat yang baik dan ilmu yang banyak serta melimpah ruah ya Allah. Lindungilah kami daripada segala malapetaka dan fitnah sebenarnya ya Allah. Hiduplah iman dalam diri kami dan bukalah hati kami ya Allah untuk mempelajari Al-Quran ya Allah, dengan rahmat dan berkat-Mu ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin. Allah fahabli taubata wa ufir dhunubi fa innaka ghafiru dhanbil azim. Ilahi
dosa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Tuhanku, aku tidak layak untuk syurgamu, tetapi aku tidak pula sanggup menanggung siksa nerakamu. Dari itu kurniakanlah ampunan kepadaku, ampunkanlah dosaku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar.